أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أخرجنا من ظلمات الوهم، اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. صلاة الجمعة والجماعة. والجمعة فرض عين على كل مسلم ذكر حر حاضر بلا عذر شرعي كالمرض والمطر. Baik, kita masuk hari ini berkaitan dengan masalah solat Jumaat. Yang mana kita maklum dalam Islam, di antara seminggu, hari yang paling afdal di sisi seminggu itu di sisi kita orang Islam adalah hari Jumaat. Adapun kalau nisbah hari dalam setahun, kalau dipandang setahun, hari yang paling afdal menurut mazhab Syafi'i, menurut pendapat mazhab Syafi'i, iaitu yang paling afdal adalah hari Arafah. Kemudian hari Jumaat. Yang kedua hari Jumaat. Yang ketiga hari raya Aidil Adha. Yang keempat hari raya Aidil Fitri. Ini maratib susunan bagi afdal hari yang dilakukan, hari yang afdal dalam tempoh setahun. Baik. Jumaat, salat Jumaat, kata muallif, wal jumu'atu. Adapun Jumaat, salat Jumaat itu fardu ainin, fardu ain. Siapa menjadi fardu ain? Yakni wajib atas tiap-tiap individu, tidak terlepas. Kalaulah seorang buat, orang lain tak buat, maka tidak terangkat, kan dia fardu ain. Ala kulli muslimin, atas setiap orang yang beriman. Maka di sini tidak wajib solat Jumaat atas orang kafir. Orang kafir sembahyang Jumaat tidak sah, tetapi mereka akan diazab di hadapan Allah di padang mahsyar di hari akhirat kerana mereka tidak solat Jumaat. Kerana khitbah Allah kena kepada semua. Hurrin, merdeka. Bagi hamba-hamba tidak diwajibkan Jumaat. Hamba sama hamba tadi, apa sahaja jenis hamba tidak diwajibkan. Zakarin, mestilah lelaki. Perempuan tidak diwajibkan Jumaat. Tapi kalau perempuan nak buat Jumaat juga boleh ke tak? Boleh, tak ada masalah. Cuma adakah wajib ke atas mereka? Tidak wajib. Mukallafin, mestilah mukallaf. Apa maksud mukallaf? Mestilah baligh lagi berakal. Sekiranya belum baligh, maka tidak wajib. Berakal. Hadirin, mestilah dalam keadaan hadir, maknanya menetap, bukannya dalam keadaan musafir. Tapi musafir yang menggugurkan kewajipan Jumaat, ini satu isu kita kena sebut. Musafir yang menggugurkan kewajipan Jumaat adalah musafir semata-mata musafir. Tidak disyaratkan musafir tadi musafir yang panjang ataupun musafir pendek. Semata-mata musafir. Tidak disyaratkan musafir panjang, semata-mata musafir yang pendek boleh dah. Yakni walaupun tak cukup 2 marhalah. Contoh, kita daripada Irbi ke Mafraq. Irbi ke Mafraq tak cukup 2 marhalah. Tapi dia musafir hari Jumaat, maka gugur kewajipan Jumaat. Tapi ada syarat. Syarat dia mana? Mesti dia keluar daripada mukim ataupun daripada kampung dia sebelum daripada subuh. Bila keluar sebelum daripada subuh, maka gugur
kewajipan. Adapun kalau terbit lepas daripada subuh, orang dia memulakan musafir selepas masuk waktu subuh, maka itu tidak menggugurkan kewajipan Jumaat sekalipun musafirnya musafir jauh. Faham? Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Illa li'uzrin syar'i, melainkan uzur yang syar'i, kal maradi, seperti sakit, wal matari. Kaedah paling mudah. Setiap yang menggugurkan solat Jumaat menggugurkan solat jemaah. Setiap yang menggugurkan solat jemaah menggugurkan solat Jumaat. Sakit menggugurkan solat jemaah, dia juga menggugurkan solat Jumaat. Hujan, begitulah juga jelas. Cuma sini ada orang tanya, biasa kalau kita bahas bab sembahyang Jumaat ni, akan timbul satu perbahasan. Orang hok biasa tanya sangat, iaitu boleh ke tak Jumaat jamak dengan asar? Kalau orang musafir lah. Dia musafir, dia sembahyang Jumaat, boleh ke tak dia jamak dengan asar? Dia sebenarnya ulama' berkhilaf pendapat. Khilaf sebab apa? Khilaf sebab ulama' bahas, adakah Jumaat ni ganti bagi Zuhur ataupun satu solat yang tersendiri? Maka pendapat mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, Jumaat boleh jamak dengan asar, tidak menjadi masalah. Tapi mengambil syarat-syarat jamak taqdim. Kali dia nak jamak taqdim, kali dia nak jamak takhir. Tapi ingat, satu lagi bab musafir tadi kena sebut sikit. Musafir tadi tak syarat musafir dekat ke musafir jauh. Syarat pertama mesti turun sebelum subuh, keluar daripada kampungnya sebelum subuh. Syarat kedua mestilah musafir tadi musafir yang harus. Kalaulah musafir tadi musafir yang haram, maka dia tidak menggugurkan Jumaat dia. Dia hukum musafir ni penting. Kita hukum musafir ni kita kena ambil berat sikit, sebab hukum musafir dia kait dengan bab puasa dan juga bab banyak perkara. Benda ni bab hukum musafir ada 5. Pertama, wajib. Bila musafir wajib, dia panggil musafir wajib, iaitu musafir kita nak pergi buat perkara wajib. Contoh, haji dengan umrah kali pertama dalam mazhab Syafi'i wajib. Maka dia musafir nak pergi buat haji ataupun umrah kali pertama, maka dia panggil musafir itu musafir wajib. Musafir sunat contoh dia nak pergi ke rumah anak dia, nak sambung silaturahim, nak pergi ziarah. Ziarah hukum sunat dalam mazhab Syafi'i. Maka dia musafir nak pergi ziarah anak beranak, dia panggil musafir itu musafir sunat. Yang ketiga, musafir harus. Contoh nak pergi atur barang. Musafir makruh, kerana nak pergi buat perkara makruh. Contoh nak pergi beli budu, nak pergi beli petah. Makruh. Tiba-tiba dia pergi musafir kerana nak pergi beli benda tu. Semata-mata. Kalau ada niat lain lah. Semata-mata benda tu je, maka panggil musafir tu musafir makruh. Musafir haram kerana nak pergi buat perkara haram. Dia masalah musafir haram ni kena tahu satu benda. Contoh nak pergi buat maksiat, kita kena tahu satu benda. Ada memang satu masalah, niat asal-asal memang nak pergi buat maksiat. Masalah kedua, asal niat betul tapi berlaku maksiat dalam musafir. Contoh, nak pergi ziarah kawan, atas bah tu ada hok puang, hok dok molek pula, maka berlaku maksiat, pegang-pegang tangan apa semua. Baik, maka hukum itu kan musafir tu kekal harus, tapi berlaku maksiat dalam dia. Boleh tak dia ambil rukhsah? Boleh. Tapi minggu depan nak pergi, tapi bukan nak pergi ziarah sangat dah, tapi benda takut-takut ada pula orang comel-comel duduk sebelah, maka niat tak betul dah, maka musafir tu jadi musafir haram. Dia orang yang melakukan perkara haram, dia tidak boleh ambil rukhsah. Kaedah ar-rukhasu la tunatu bil ma'asi. Rukhsah tidak diluaskan, tidak kepada orang yang melakukan maksiat. Lah. Sambung. Wa min syurutil jumu'ati, dan syarat bagi Jumaat itu al-khutbatan, iaitu 2 khutbah. Dia banyak lagi sebenarnya syarat-syarat lain, tapi kitab kita ni kitab mutadi, jadi dia hanya sebut syarat hak penting, syarat hak zuhir je. Antara syarat sah lain, Jumaat mestilah dilakukan dalam waktu zuhur. Khutbah dengan solat tadi mesti dalam waktu zuhur. Mesti cukup 40 orang pada mazhab Syafi'i.
Lepas tu panjang lagi lah, insya-Allah lagi kalau ada rezeki kita baca kitab mutawalat, kita akan tengok syarat-syarat tersebut. Cuma setakat ni pengarang kita dia hanya sebut syarat 2 khutbah. Kalau kata keluar daripada musafir mubah tu haram kan? Yang keluar daripada musafir mubah hanyalah perkara haram. Makruh masih boleh. Wa arkanuha, dan rukunnya, rukun mana? Rukun salat, rukun 2 khutbah. Benda rukun 2 khutbah. Yang pertama hamdullahi ta'ala. Yang pertama puji Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak dapat tidak dalam khutbah Jumaat mesti ada pujian. Sekurang-kurang alhamdulillah. Ataupun dia sebut hamdan lillah. Ataupun dia sebut ana hamidun lillah. Boleh belaka. Tapi kena ada puji dan lafaz jalalah. Hamdu dan juga lafaz jalalah. Kena ada 2 ni. Kalau dia ganti benda. Alhamdu lirrahman. Ar-Rahman pun nama Allah. Tapi tak boleh, tak cukup, tak memadai kata ulama. Sebab apa? Sebab tak ada lafzul jalalah. Ataupun dia tukar. Asyukru lillah. Boleh tak? Tak boleh juga. Sebab apa? Tidak ada hamdu situ. Mesti hamdu dengan lillah. Yang kedua, wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh belaka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad. Boleh belaka, asalkan selawat. Sekurang-kurang selawat adalah Allahumma salli ala Muhammad. Sekurang-kurang mesti ada. Wal wasiyatu bittaqwa, dan wasiat bagi takwa. Sekurang ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Usikum bittaqwallah, aku wasiatkan kamu takut kepada Allah. Boleh belaka. Memada. Dia 3 ni, selawat, alhamdulillah, selawat dengan wasiat takwa wajib ada dalam 2 khutbah. 3 ni wajib ada dalam 2 khutbah. Wa qira'atul ayatin minal qur'ani mufhimatin fi ihdahuma, dan membaca satu ayat yang memberi faham. Satu ayat yang memberi faham di antara keduanya. Yang ni benda. Alhamdulillah. Mestilah membaca ayat Quran di antara 2 khutbah ni hak beri faham. Cuma masalah di sini ada berlaku khilaf di kalangan ulama mazhab Syafi'i. Imam Ibn Hajar mensyaratkan satu ayat yang sempurna. Imam Ramli tidak mensyaratkan ayat tadi sempurna, tapi sekadar memberi faham sahaja. Ada khilaf sikit lah antara Imam Ibn Hajar dengan Imam Ramli. Imam Ibn Hajar mesti satu ayat yang sempurna, maknanya kena baca penuh ayat tadi. Imam Ramli kata tak syarat penuh ayat, baca penuh ayat. Sekadar hak boleh beri faham orang pun cukup dah. Apa maksud yang kita nak sampaikan sudah memadai. Cuma kalau ayat tu baca bismillah ke bismillah sebahagian daripada Quran tu sempurna ke macam memadai lah. Cuma di sini kita kena faham sikit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebahagian daripada ayat Quran tidak disyaratkan pada mana-mana khutbah. Khutbah pertama boleh, khutbah kedua pun boleh nak baca. Tapi yang afdal adalah pada khutbah yang pertama. Afdal pada khutbah pertama. Sebab apa? Sebab khutbah kedua kat dia akan ada doa. Jadi sama rata. Wad-du'a'u, dan doa. Lil mu'minina fil akhirah. Doa kepada orang beriman. Doa tadi berkaitan dengan perkara-perkara akhirat. Kalau doa supaya harta banyak, doa supaya nikah ramai, hak tu tak jadi. Ia mesti kait dengan benda akhirat. Allah Ta'ala ampun ke, Allah Ta'ala wish syurga ke, pada orang beriman je lah. Tapi doa kepada orang beriman, syarat dia mesti pada khutbah kedua. Kalau baca pada khutbah pertama sahaja, tidak memada. Faham? Dia boleh je contoh macam ayat Quran, dia ambil bacaan ayat Quran tu yang merupakan doa bagi semua. Jadi macam ayat Quran tu dia baca sekali je. Maksud contohnya keadaannya ia nak
khutbah yang maksudnya Wallahu a'lam, tak ingat asal tu. Ni tak ingat. Baik, cuma nak sebut sini, rukun khutbah ni mudah je. Rukun khutbah ni kekah je. Benda yang pertama, puji Allah, selawat, lepas tu wasiat taqwa. Lepas tu baca ayat Quran. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ittaqullah. Bismillahirrahmanirrahim, kul huwallahu ahad. Yang bangun khutbah kedua, Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ittaqullah, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Boleh sembahyang. Khutbah. Baik, sambung. Wa yajibu an yakhtuba qa'iman, dan diwajibkan bagi yang itu dalam keadaan berdiri. Qa'iman, dalam keadaan berdiri. Sebahagian nuskhah dia ada illa li'uzrin. Sebahagian nuskhah ada li'uzrin. Dalam Darul Minhaj ni tak ada li'uzrin, illa li'uzrin. Baik, dan disyaratkan bagi khatib berkhutbah dalam keadaan berdiri, melainkan sekiranya dia ni uzur. Khutbah mesti dalam keadaan berdiri, tapi kalau uzur boleh khutbah dalam keadaan duduk. Cuma ulama kata ketika itu afdal dia beri ke orang lain untuk menyampaikan khutbah. Faham? Mutahhiran, khatib tadi mestilah berdiri. Yang kedua mestilah pula suci. Suci daripada benda? Suci daripada hadas dan suci daripada najis. Suci daripada hadas, ada kecil ada besar, dan suci daripada najis. Mastural aurah, syarat yang ketiga mestilah menutup aurat. Kalaulah terbuka aurat khatib, sama hukumnya seperti dalam sembahyang. Faham? Wa yajibu julus, dan diwajibkan wa yajibul julusu bainahuma, dan diwajibkan duduk di antara keduanya. Yang ini benda, di antara khutbah pertama dengan khutbah kedua mesti duduk sekejap. Seqada-qada tamakninah. Afdal seqada-qada bacaan surah Al-Ikhlas. Kalaulah dia tak duduk di antara dua khutbah ni, maka dihukumkan jadi satu khutbah je. Kalaulah dia tak duduk pakai sambung je, maka dihukumkan sebagai satu khutbah pada pendapat jumhur ulama. Fawqa tama'ninatis salah, qada-qada tama'ninah semayang. Dan disyaratkan juga wal muwalatu, dan disyaratkan juga muwalat. Muwalat pada mana? Muwalat di antara rukun-rukun khutbah, dan muwalat di antara dua khutbah, dan muwalat di antara khutbah dengan semayang. Yakni benda, sudah khutbah, tidak boleh buat benda lain, kena terus kepada sembahyang. Tidak boleh dia sembang benda lain, khatib tu di buat pengumuman alih kereta ke. Kalaulah pengumuman tadi berkaitan dengan bab semayang, tak apa. Tapi kalau bukan berkaitan dengan bab semayang, maka boleh memutuskan muwalat khutbah dan juga solat. Balik umum lepas mayang kita nak mayang je. Dia dua orang. Kalau sekejap apa? Soalan siapa tu? Soalan ngelah. Kalau tak jadi lambat kita nak kerja dia banyak. Wassalatul jama'ati, dan semayang jemaah. Semayang jemaah, sekurang-kurang semayang jemaah mesti ada seorang imam dan seorang makmum. Kalaulah seorang diri, maka tidak dipanggil jemaah. Janazati, dan semayang jenazah. Fardu kifayah. Semayang jemaah menurut pendapat mu'tamad dalam mazhab Syafi'i seperti yang disebut oleh Imam Nawawi, semayang jemaah ni fardu kifayah. Adapun pendapat Imam Rafi'i kata sunat muakkad, tapi pendapat itu bukan mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Samalah juga semayang jenazah. Semayang jenazah mesti dilakukan oleh orang, disyarat dilakukan solat jemaah dan solat Jumaat tadi mestilah dilakukan oleh lelaki. Kalau orang perempuan buat jemaah tidak terakad. Lelaki yang mukallaf. Kalau kanak-kanak tak jadi. Yang mana merdeka dan bermukim. Ada 4 syarat.
untuk terangkat fardu kifayah pada semayang jenazah dan semayang jemaah. Harap. Untuk terangkat fardu kifayah pada semayang jemaah dan juga semayang jenazah, ada 4 syarat. Mesti melakukan jemaah dan solat jenazah tadi lelaki. Kalau perempuan buat, tidak terangkat fardu kifayah. Yang kedua, mesti mukallaf. Kalau kanak-kanak buat, tidak terangkat fardu kifayah. Yang ketiga, mestilah merdeka. Kalaulah hamba yang buat jemaah, tidak terangkat. Yang keempat, bermukim. Kalaulah orang musafir singgah masjid itu, tidak terangkat lah. Adapun semayang jenazah ni, insya-Allah sampai bab dia kita bahas lah. Sampai kitab dia kayak gini, kita sebutlah. Cuma ginilah mudahnya, rukun semayang jenazah ada 7. Rukun semayang jenazah ada 7. Pertama, niat. Niat. Masalah niat juga panjang perbahasan. Cuma insya-Allah dalam kitab-kitab mutawalat kita tu, sekarang ni kitab tadi kita ringkaskan saja. Dia ada pula kalau kita majhul siapa jenazah tadi macam mana. Waktu kitab mutawalat lah kita tinggal dulu. Yang kedua, mestilah 4 kali takbir. Alhamdulillah. 4 kali takbir. Bersama dengan 4 kali takbir tadi adalah takbiratul ihram. Syarat rukun kedua. Rukun ketiga, mestilah membaca Fatihah. Dan tidak disyaratkan Fatihah tadi selepas takbir pertama. Boleh baca dalam takbir pertama, boleh baca takbir kedua, lepas takbir tiga, takbir keempat, boleh belaka Fatihah. Cuma yang afdal selepas takbir pertama. Yang ketiga, yang keempat lah. Yang keempat, iaitu selawat kepada Nabi SAW selepas daripada takbir kedua. Tidak memada selepas takbir pertama, tidak memada selepas takbir tiga. Mesti dilakukan selepas takbir kedua. Yang kelima, doa kepada si mati. Sekurang-kurang, Allahumma ghafir lahu. Timbul isu, kalau orang puan kita doa Allahumma ghafir lahu, boleh ke tak? Ini perbahasan yang panjang lah. Ada sebagian ulama membenarkan kerana kita boleh takdir. Baik. Yang keenam, al-qiyam, berdiri. Bagi siapa yang mampu. Ni rukun yang keenam. Rukun yang ketujuh, memberi salam. Dan sebahagian ulama kata, di sisi Imam Ibn Hajar kata sunat kita tambah dalam salam pertama itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tambah wabarakatuh dalam salat jenazah. Ini pendapat Imam Ibn Hajar. Imam Ramli kata tak, Assalamualaikum warahmatullahi sahaja, wabarakatuh tak sunat. Imam Ibn Hajar kata sunat. Baik, masuk solat-solat sunat pula. Wal-idan, dan juga semayang 2 hari raya. Wal-kusufan, dan 2 gerhana. Wal-witru, dan juga semayang witir. Sunanun muakkadatun, sunat-sunat yang muakkad. Yang ni benda sunat yang kuat tu. Dia kena faham gini, muslim-muslimat. Kita kena faham satu benda. Dia ada sunat yang afdal kita buat berjemaah. Ada sunat yang tidak dituntut buat jemaah. Semayang sunat yang dituntut buat jemaah. Macam dia, semayang 2 hari raya. Sunat dilakukan berjemaah. Tapi kalau semayang hari raya, dia buat sorang-sorang. Sah ke tak? Sah. Tapi kena khutbah tak? Tak kena khutbah. Kalau semayang hari raya, dibuat secara seorang diri, maka tidak dituntut untuk melakukan khutbah. Ia dituntut untuk melakukan khutbah sekiranya dilakukan secara berjemaah. Antara lain semayang sunat hak dituntut berjemaah, semayang 2 gerhana. Lagi hak dituntut berjemaah, istisqa, semayang minta ujang. Ni antara semayang sunat, semayang tarawih. Dan juga semayang witir bulan Ramadan. Ni ulama kata semayang sunat yang dituntut jemaah. Benda 2 hari raya, 2 gerhana, istisqa, minta ujang, tarawih,
dengan witir bulan Ramadan. Witir bulan Ramadan. Witir selain daripada bulan Ramadan tidak dituntut berjemaah. Contoh masalah mana? Semayang witir bulan biasa, kita bulan Syaban, sunat tak buat jemaah? Tak sunat. Sebab tu sedih anda tengok bila bulan Ramadan witir orang pakat tinggal belaka jemaah. Sedangkan afdal bulan Ramadan witir buat jemaah. Ni kerugian masyarakat kita. Baik, selesai dah. Semayang sunat, yang sunat buat jemaah 5. Ada pun semayang sunat yang tidak sunat buat berjemaah. Banyak semayang duha, semayang rawatib, semayang witir selain daripada bulan Ramadan. Tak sunat dilakukan secara berjemaah. Kalau buat jemaah juga, sah ke tak? Sah, tak ada masalah. Semayang ajak, dituntut tak jemaah? Tak dituntut. Tapi kalau kita buat jemaah, sah. Adakah batas semayang? Tak batas, tak ada masalah. Baik, masuk satu-satu. Semayang 2 hari raya. Maksud dengan semayang 2 hari raya di sini, sembahyang hari raya Aidilfitri dan sembahyang hari raya Aidiladha. Cara dia mudah je, iaitu 7 kali takbir solat pertama, solat kedua 5 kali takbir. Tapi hukum takbir tadi apa hukum? Sunat sahaja. Sunat benda? Sunat ab'ad ke sunat hayat? Sunat hayat, bukan sunat ab'ad. Yakni kalaulah dia tinggal, adakah dia kena sujud sahwi? Tak. Masalah semayang sunat raya juga panjang, tapi kita akan selepas panjang insya-Allah dalam bab dia kayak gini. Dan juga solat kusuf, solat 2 gerhana, gerhana bulan dengan gerhana matahari. Gerhana bulan, gerhana matahari ni, semayang gerhana dia ada 3 cara semayang. Semayang gerhana ni ada 3 cara. Yang pertama, cara pertama, kita semayang seperti mana semayang subuh. Semayang 2 rakaat, 1 rakaat 1 kali rakaat. Macam main subuh biasa, tapi tak ada qunut dah. Semayang subuh biasa. Ini adalah sekurang-kurang solat gerhana. Tak ada qunut. Tak ada qunut lah. Jangan qunut pula. Ni adalah sekurang-kurang solat gerhana. Cara kedua kita semayang gerhana, sama ada gerhana bulan ataupun gerhana matahari, sama je. Iaitu dia semayang 2 rakaat dan pada setiap rakaat 2 kali rakaat. Dua kali rakaat. Cara tapi tanpa dipanjangkan. Tanpa dipanjangkan semayang tadi. Cara yang ketiga sama macam cara yang kedua, tapi dia solat dalam keadaan cukup panjang. Cukup panjang. Iaitu kalau disebut dalam riwayat, Nabi rakaat pertama Nabi baca Baqarah, Nabi rakaat, bangun, Nabi baca Ali Imran, lepas tu rakaat, i'tidal, naik rakaat kedua, Nabi baca An-Nisa, rakaat, naik rakaat keempat, naik daripada rakaat, Nabi baca Maidah pula. Jelas dah 3 cara. Pertama, biasa macam solat subuh. Yang kedua, setiap rakaat ditambah 1 rakaat dan 1 qiyam, tapi tanpa dipanjangkan. 3, dipanjangkan solat tersebut. Dan disunatkan selepas solat gerhana ni ada khutbah. Solat disunatkan adanya khutbah, tapi tak wajib, sunat je. Yang ketiga, semayang witir. Semayang witir dalam mazhab Syafi'i sunat. Semayang witir sunat. Dalam mazhab Hanafi adalah fardu kifayah. Sebab tu penuntut ilmu tak dapat tidak, dia tak boleh tinggal semayang witir. Kalau tinggal semayang witir, aib lah. Aib sangat. Baik, bila semayang witir ni? Bilakah waktu kita boleh semayang witir? Dalam mazhab Syafi'i, kita tak bahas mazhab Hanafi, kita ambil mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i, solat witir bermula daripada selepas solat Isyak.
selepas kita menunaikan solat isyak, maka boleh dah kita semayang witir. Walaupun solat isyak kita tadi dalam keadaan jamak takdim. Ia semayang maghrib, lepas tu ia jamak sekali dengan isyak. Dalam waktu garik lagi, boleh tak ia nak semayang witir dah? Ulama dalam mazhab Syafi'i kata, boleh dah. Bermula selepas solat isyak. Walaupun dalam waktu maghrib, berterusan sehingga kepada terbitnya matahari, yakni masuk waktu subuh. Faham? Sekurang-kurang semayang witir serakaat. Yang sempurna 3 rakaat. Ada pun sebanyak-banyak 11 rakaat. Cuma masalah kita nak sambung ke wasal ke fasal ke, hak tu kita masalah tu kita bahas dalam kitab-kitab mutawalat lah. Cuma kita tahu basic tu cukup lah. Baik. Wa kadza rawatibus salati wad-duha wat-tarawih sunanun laha fadlun wa sawabun azim. Dan begitulah juga semayang rawatib. Cuma semayang rawatib ni tidak dituntut berjemaah. Rawatib, apa itu rawatib? Rawatib ni iaitu semayang yang mengiringi semayang. Sembahyang yang mengiringi semayang fardu. Sama ada qabliyah ataupun ba'diyah. Ya, rawatib ni dia ada hak muakkad, ada hak ghairu muakkad. Yang muakkad ada 10. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat lepas garik, 2 rakaat lepas isyak. Dah. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat lepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isyak. Adapun selain daripada hak kita sebut 4 ni, hak sebut 10 ni, hak tu adalah ghairu muakkad. Tapi sunat juga untuk buat, tak ada masalah. Jelas dah. Baik, kita sampai ke hadis insya-Allah. Wassalat, dan juga sembahyang duha, wadduha, dan salat duha. Salat duha sekurang-kurang salat duha 2 rakaat. Yang paling sempurna bittifaq, secara ittifaq ulama 8 rakaat. Adapun sebanyak-banyaknya berlaku khilaf di kalangan di sisi Imam Ibn Hajar dan Imam Ramli. Imam Ibn Hajar kata sebanyak-banyak semayang duha 12. Sebanyak-banyak semayang duha 12. Imam Ramli kata sebanyak-banyak semayang duha adalah 8, silap. Imam Ibn Hajar kata 12, Imam Ramli kata 8. Ni khilaf lah di kalangan para ulama. Bila start waktu semayang duha ni? Start waktu semayang duha iaitu apabila naik matahari sekadar-kadar segala, yakni lepas waktu syuruk tu 30 minit ataupun 25 minit selepas daripada tu. Contoh kalau syuruk pukul 7:30 masuk waktu duha. Kemudian berterusan sampai dekat-dekat dengan zuhur. Jelas. Baik, ada orang tanya masalah semayang dia, sembahyang apa ni? Semayang apa ni? Syuruk. Semayang syuruk. Semayang syuruk? Isyraq. Isyraq, semayang syuruk. Isyraq. Anda tak ingat dah? Sunat isyraq. Salat sunat isyraq macam mana? Dia gini, berlaku khilaf di kalangan para ulama. Ada ulama kata duha dengan salat sunat syuruk ni dia yang berbeza. Antaranya Imam Ghazali dan sebahagian ulama hadis. Namun majoriti para ulama menyebut semayang sunat duha, semayang sunat syuruk, semayang sunat awabin. Awabin dia ada di waktu siang, ada awabin di waktu malam. 3 ni satu maksud je. Ni atas pendapat majoriti ulama. Kalau kita nak pilih ada waktu solat syuruk, tak ada masalah. Buat syuruk tapi selepas masuk waktu duha. Buat syuruk, lepas buat syuruk, buat duha. Tak ada masalah. Tapi kalau kita nak pegang, buat
Tiga-tiga dah. Mayang duha ni buat tiga-tiga. Pun tak ada masalah. Tak payah bala. Benda ni ada pendapat lelaki di kalangan para ulama. Yang keseterusnya, yang ke tu, watarawih, semayang terawih. Semayang terawih adalah hanya ada pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan sahaja ada pada semayang terawih. Yang sebanyak-banyak terawih di sisi mazhab Syafi'i ada 20 rakaat. Kalau buat 8, kita ringkaskan, tak buat 20. Sah tak? Sah. Ada masalah. Kalau buat 4 pun sah. Semata-mata semayang. So, waktu dia bila start waktu semayang terawih sama seperti waktu witir. Iaitu selepas semayang isyak. Tak syarat pun masuk waktu isyak. Semata-mata solat isyak. Jadi kalau ia jamak takdim, boleh tak pergi nak semayang isyak? Boleh. Tapi afdal dia tunggu masuk waktu isyak lah. Afdal dia tunggu masuk waktu isyak pada semayang witir dan terawih, sebab nak raih mazhab Hanafi. Nak raih mazhab Hanafi. Yang afdalnya semayang terawih ni dilakukan secara berjemaah. Nabi sebut dalam hadis, man qama ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kata para ulama, Imam Nawawi sebut dalam kitab Syarah Sahih Muslim, hadis ni man qama Ramadan, maksud mendirikan Ramadan di sini adalah sembahyang tarawih. Inilah pendapat mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Baik, selesai bab sembahyang, kita masuk pula bab puasa. Baik, puasa ni, puasa difardukan pada tahun kedua Hijrah. Pada bulan Sya'ban, puasa Ramadan. Baca, mengarang sebut. Wa amma as-sawmu, dan ada pun puasa. Wa huwa thalithu min arkanil Islam, iaitu dari yang ketiga daripada rukun-rukun Islam. Fahuwa, maka puasa tu, apa maksud puasa? Imsakun ma'rufun ala wajhin makhsus, menahan diri daripada perkara yang diketahui atas jalan yang khusus. Ni takrif puasa je lah. Ni takrif puasa. Ya gini. Hukum puasa ada 5 pendapat. 5 hukum. Pertama, wajib puasa. Bila kita wajib puasa? Wajib puasa iaitu puasa bulan Ramadan. Puasa Ramadan wajib. Lagi puasa hak wajib. Puasa wajib, puasa nazar. Puasa nazar. Yang antara hak wajib lagi, puasa kafarah. Puasa kafarah wajib. Puasa nazar. Puasa kafarah. Puasa Ramadan. Yang keempat, puasa qada. Ni puasa-puasa hak wajib. Puasa sunat banyak. Kek lagi kita ketemu bab puasa-puasa hak sunat. Puasa sunat yang kita sebut. Dia ada puasa sunat. Dia ada puasa hak makruh puasa. Contoh mana? Puasa tiap-tiap hari. Ada sebahagian memakruhkan. Dan ada puasa hak haram. Puasa hak haram bagi 2. Puasa haram ni bagi 2. Ada puasa hak haram lagi tak sah. Puasa haram dan tidak sah. Contohnya puasa benda. Puasa hari-hari yang 5. Benda? 1 Syawal, 10 Zulhijjah, 3 hari Tasyrik. 5 hari ni, kalau dia puasa, haram dan tidak sah. Di sana ada puasa yang haram tapi sah. Contoh, puasa sunat. Puasa sunat, tak syarat puasa sunat. Puasa seorang isteri ketika suaminya berada di rumah tanpa minta izin. Puasa seorang isteri ketika suaminya berada di rumah. Kalau suami tak ada rumah, tak apa lah. Tanpa minta izin. Kalau minta izin, tak apa. Dia gini. Orang tanya, semata-mata puasa sunat? Puasa fardu pun begitu. Melainkan, kalau dia buka. Contoh,
tok lelaki suruh dia buka. Dia tak mau buka, kata ulama haram. Melainkan ada satu masalah, iaitu mana? Kalau dia buka hari ni, tak ada peluang dah untuk dia qada akan datang. Sebab dia cek dah, haid dia nak dekat. Kalau haid dia mari, lepas tu akan bertusang, suci haid dia kat lagi, masuk Ramadan baru lah. Maka ketika itu, dia tidak boleh buka. Puasa Ramadan tak lah. Puasa Ramadan tak termasuk lah dalam izin suami ni. Jelas. Ada pun puasa makruh tadi, puasa hak bersambung, ataupun dia menunggalkan puasa pada hari Jumaat semata-mata. Ataupun dia menunggalkan puasa pada hari Sabtu semata-mata. Ataupun menunggalkan puasa pada hari Ahad semata-mata. Tapi kalau dia gabung, Jumaat gabung dengan Sabtu, hak tu dah apa? Jumaat gabung dengan Ahad, hak tu dah apa? Tapi kalau dia menunggalkan, hukum dia makruh. Dalam kitab kita, pengarang teruh kepada rukun puasa. Di sana, dia ada syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa benda, yang pertama Islam. Islam. Orang kafir tak wajib, orang kafir akan diazab. Yang kedua, mukallaf. Yang kedua, mukallaf. Yang ketiga, ada kemampuan untuk puasa. Kalau tak ada kemampuan, contohnya orang tua yang tidak mampu. Kalau semata-mata tua, api mampu, hak tu tak masuk. Ni tua dan tidak mampu, maka tidak wajib puasa. Cuma wajib kena bayar kafarah puasa. Yang keempat, dalam keadaan sihat. Kalau sakit, dimaafkan. Tapi, kena qadha ataupun kena kafarah, itu pada perbahasan dia. Yang kelima, bermukim. Kalaulah bermusafir, maka tidak wajib puasa. Tapi syarat, mestilah musafir tadi sebelum daripada subuh. Musafir tadi, musafir yang mubah. Adakah musafir untuk menggugurkan kewajipan puasa, musafir yang cukup 2 marhalah? Ya, mesti musafir tadi cukup 2 marhalah. Adapun syarat sah puasa. Syarat sah puasa, pertama Islam. Orang kafir tak sah. Yang kedua, berakal. Orang gila tak sah. Yang ketiga, suci daripada haid dan nifas. Yang keempat, mengetahui tentang waktu yang boleh puasa. Kalau dia pergi puasa hari yang tak boleh puasa, maka puasa dia tak sah. Contoh 5 hari tadi. Baik. Kita masuk kitab. Wa minhu an-niyatu likulli yaumin. Ni rukun puasa. Daripada rukun puasa tadi tu, iaitu niat pada setiap hari. Disyaratkan dalam mazhab Syafi'i mensyaratkan niat puasa pada tiap-tiap hari. Berbeza dengan mazhab Maliki. Mazhab Maliki, dia boleh niat sekali untuk sebulan lalu. Tapi ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i kata, boleh kita taklid kepada mazhab Maliki supaya kalau hari tak teringat, dimaafkan. Faham tak? Tapi, kita kena niat tiap-tiap malam. Beza dengan mazhab Maliki. Cuma, ni kena ingat sikit. Orang nak taklid mazhab Maliki, kita kena, mazhab Maliki, kalau kita niat sebulan, tiba-tiba ada hari yang memutuskan, yang mengangkat kewajipan. Contoh mana? Dia niat sebulan pada 1 Ramadan. Tiba-tiba 5 Ramadan, dia datang haid. Ataupun 5 Ramadan tu dia musafir. Maka terangkat kewajipan dia. Faham? KG, bila cukup balik syarat wajib, yakni suci haid, ataupun dia bermukim balik, dia kena niat balik untuk hari berbaki. Tidak memada dia untuk pakai niat sebulan itu. Tak memada. Ni pada pendapat mazhab Maliki. Jelas dah? Bila kena niat? Wa tabyituha minal laili. Kena memalamkan niat. Mesti memalamkan niat puasa. Ini bagi mana? Ini bagi puasa fardu. Sebab Nabi sebut malam mana? Dalam riwayat ni sebut lain. Malam yubayyit siyam qabla al-fajri fala siyam lah. Siapa yang tidak memalamkan
puasanya sebelum daripada subuh, maka tidak ada puasa baginya. Sebab tu mazhab Syafi'i ambil hadis ni sebagai wajib memalamkan niat puasa Ramadan. Dan juga syarat kedua, hak ni dia sebut memalamkan niat saja. Sebenarnya dalam mazhab Syafi'i dia ada satu lagi syarat, iaitu mesti kita ta'yin puasa tadi. Kalau puasa tu puasa wajib, mesti kita kena ta'yin puasa tu. Dia niat waktu, kalau puasa wajib, puasa qada, puasa nazar, puasa kafarah, puasa Ramadan, mesti niat waktu malam. Yang kedua, ta'yin, sahaja aku puasa Ramadan, sahaja aku puasa qada, sahaja aku puasa nazar, mesti ta'yin. Tapi tidak disyaratkan ta'arud. Sahaja aku puasa fardu Ramadan. Sebut fardu tu tak wajib, sebab lazim dah situ. Adapun kalau puasa sunat boleh niat lepas subuh. Cuma syarat dia mestilah belum makan. Boleh niat di waktu siang dengan syarat belum makan dan belum masuk waktu zuhur. Sebab suatu hari Nabi pernah masuk rumah isteri Nabi. Nabi kata, hal indakum ghadak. Ghadak ni makanan tengah hari. Lepas tu jawab, la. Maka Nabi kata, kalau gitu aku inni shaim, kalau gitu aku puasa. Maka ulama kata, ambil daripada hadis, puasa sunat boleh niat sebelum zuhur. Dengan syarat belum makan. Ni pendapat mu'tamad lah. Baik. Wal imsaku, dan juga menahan diri, anil mufattirat, daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Ni masuk rukun puasa. Rukun puasa 2. Niat dan tahan diri daripada perkara membatalkan puasa. Benda yang membatalkan puasa tu, ami wasyarabi, daripada makan dan minum. Makan dan minum membatalkan puasa. Baik. Bila kita sebut makan, apa makna makan? Makan ni memasukkan sesuatu melepasi rongga mulut. Mana rongga mulut? Permulaan rongga tekak. Mana permulaan rongga tekak? Berlaku khilaf dalam mazhab Syafi'i. Makhraj ke makhraj huruf ha, ha dah. Atas ni ke tengah ni? Maka mu'tamad mazhab Syafi'i makhraj huruf kha, atas ni. Atas ni. Lepas je sesuatu tu lepas daripada makhraj huruf kha, maka batal puasa dia. Melainkan kalaulah benda tadi tu ailiu. Ailiu kalaulah dia ni dia telang ailiu waktu tidak membatalkan puasa. Cuma syarat mestilah ailiu tadi tak benda luar. Kalau ailiu tadi bercampur dengan benda luar, contoh campur dengan darah, campur dengan gigi, daki-daki gigi, ataupun campur dengan perasa-perasa, maka hak tu tidak dimaafkan. Kohok mu'tamad mazhab Syafi'i gitulah. Mestilah kalau nak telang mesti jangan lebih daripada makhraj huruf kha. Kalau lebih makhraj huruf kha tak boleh. Tapi di sana ada qaul dalam mazhab Syafi'i, dia kata lebih makhraj huruf kha ke, tak lebih makhraj huruf kha ke tak atas. Sebab dikira masih duduk dalam rongga dalam. Ia masalah puasa ni, kita dekat Ramadan ni. Tengoklah, kita tengok balik gua ni. Banyak benda kalau kita nak bahas bab puasa ni. Contoh masalah kalaulah ambil darah, apa hukum? Masalah kalau cocok obat, apa hukum? Panjang perbahasan. Cuma kita sebut ringkas lah, Baik, isu pertama, isu ambil darah. Ambil darah, mu'tamad mazhab Syafi'i makruh, tidak membatalkan puasa. Masalah kedua, kalau cocok obat, ambil benda luar masuk dalam. Tadi ambil benda dalam masuk luar, ambil darah. Ni ambil benda luar masuk dalam, cocok obat. Apa hukum? Di sini ada berlaku perbahasan yang panjang di kalangan para ulama. Cuma dia sebenarnya ada 4 pendapat. Kita ambil satu je. Sekiranya cocok tadi di bawah kulit, maka tidak membatalkan puasa. Tapi kalau dalam orat, membatalkan puasa. Sebenarnya ada perbahasan panjang, cuma kita ringkaskan sahaja. Melainkan makan dan minum tadi sekiranya terlupa. Kalau terlupa, tak membatalkan puasa. Kalaulah sengaja sikit ke banyak, batal.
wal jima' dan jima'. Jima' membatalkan puasa. Jima' apa maksud jima'? Tenggelam hasyafah ke dalam farash. Orang yang membatalkan puasa dia, maka wajib ke atas dia kafaratul uzma, dan wajib dia imsak puasa dia. Tapi kalaulah dia batal kerana dengan benda lain, patut ia pergi jima', maka tak kena kafarah. Tapi bukan suruh buat. Oh ni ia pergi buat pula. Oh ni haram. Faham? Walistimna'i bil mubasyarati, dan juga mengeluarkan mani dengan mubasyarah. Kalau tak mubasyarah, tidak membatalkan puasa. Faham? Keluarkan mani secara mubasyarah. Hak ni biarlah, hak ni panjang perbahasan ni. Walistiqaati bil ikhtiyar, dan juga mutah dengan sengaja. Dah. Minta maaf lah, bab puasa ni ana dak sebut. InsyaAllah KG sebab memang dalam perancangan Pusat Pengajian Darul Ihsan, kita akan buat daurah puasa, iaitu guna kitab Muqaddimah Hadramiyah. Jadi anda tidak sebut panjang lebar kerana KG kita akan hurau pula situ ni. Jadi insya-Allah lah, minta maaf kepada sidang pendengar. Wa min tamami shaumi, dan daripada kesempurnaan puasa itu, kaful jawarihi amma yakrahu Allah ta'ala min al-a'dha'i sab'ati allati dhikruha. Daripada kesempurnaan puasa tu, ni syarat kesempurnaan, bukan syarat sah, syarat kesempurnaan. Daripada puasa itu, iaitu menahan perut, daripada menahan anggota daripada barang yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari yang dilarang oleh Allah, daripada anggota yang 7. Mana anggota yang 7 tu? Perut, 2 mata, 2 telinga, mulut, perut, 2 kaki, 2 tangan, dan farash. Allati zikruha fa fil hadis khamsun yufattirna as-saim. Ni bukan hadis menurut pendapat yang mu'tamad kalau dari sisi ulama. Ni bukan hadis. Ni kata para ulama. Khamsun yufattirna as-saim. 5 perkara yang membatalkan puasa. Maksud membatalkan puasa di sini, yakni membatalkan pahala puasa, bukan membatalkan ain puasa tu. Puasa kekal sah, tapi membatalkan pahala puasa. Al-kadhibu, nipu. Apa maksud nipu? Nipu ni sebut benda yang bersalahan dengan perkara sebenar, tu panggil nipu. Wal ghibah, ngupak. Kita akan sebut bab-bab ni siapa dalam bab tasawuf belakang ni, kita akan hurau panjang lebar lagi. Ngupak. Wan namimah, ngadu domba. Apa maksud ngadu domba? Ngadu domba ni kita pindah kalam seseorang kepada seseorang dengan niat nak suruh balah. Wal yaminul kadhib, sumpah yang tipu. Wan nazaru bisyahwah, lihat dengan syahwat. Hak ni kena tengok belakanglah Ramadan. Kita bukan setakat puasa lapar dan puasa juga anggota. Wa min tamamis shaumi, dan daripada kesempurnaan puasa tu juga taharril iftari ala halalin, menahan diri, berbuka dengan sesuatu yang halal, bukan sesuatu yang syubhah. Ni masuk dalam bab tasawuf dah ni. Antara kita nak sempurnakan, kita buka. Sebab tu anda ingat masa kami ngaji dengan guru dulu, guru tidak akan makan benda-benda yang dibeli di luar, sebab dia tak tahu siapa masak. Dia hanya makan buka puasa dengan apa yang isteri dia masak sahaja, ataupun dia masak sendiri. Wa ada mustiksari minal akli, dan tidak banyakkan makan. Ni Ramadan kau buka tu qada dah hak sehari. Masya-Allah. Wa yang bari, dan sepatutnya sayuh gianya
tiksaru minas sawmi, memperbanyakkan puasa. Puasa mana ni? Puasa sunat. Puasa sunat ni ada 3. Ada sunat mingguan, ada sunat bulanan, ada sunat tahunan. Puasa sunat mingguan Isnin Khamis. Puasa sunat bulanan hari-hari abyad, hari-hari putih. 13, 14, 15 dan hari-hari aswad, hari-hari gelap. 28, 29, 30. Di sana ada puasa tahunan. Puasa hari Arafah, puasa hari Ashura, 10 Zulhijjah. La siyamal ayyamu fadilatu fi syar'i, hari yang mana dia ni tidaklah banyak keutamaannya di sisi syarak. Wallahu a'lamu wa billahi taufiq. Allah Ta'ala lah yang mengetahui dan kepada Allah lah yang memberi taufik. Babuz zakat. Kita sambung esok. InsyaAllah esok hari Rabu, esok kita pergi habis bab zakat dengan bab haji. Kemudian hari Khamis kita baca bab apa ni? Bab tasawuf. Pada hari Khamis tu kita datang insya-Allah. Wallahu a'lam. Kita baca soalan hak hari ni dulu. Baca soalan. Soalan, kalau musafir dengan niat betul tapi wasilah yang salah macam mana? Contoh, pergi ziarah dengan kereta yang dicuri. Hukum dia sah. Boleh ambil rukhsah. Kerana dia melihat pada niat asal. Soalan seterusnya. Soalan seterusnya, saja tulis lalu takut tak ingat. Kalau imam buat pengumuman, lepas solat lagi kita nak buat kutipan sedekah untuk si fulang bla bla bla. Kadarnya melebihi mualat. Dia gini, mualat di antara dua khutbah adalah kata para ulama 2 rakaat yang ringan semayang. Kalaulah panjang sangat huraian tu boleh bawa pada putuh. Hak ni imam-imam kena tengok juga. Ana lebih cenderung kepada pendapat tak boleh. Seterusnya, kalau kita solat gerhana, masa habis tu dah lama habis gerhana, tak ada masalah pun kan? Hak tu anda lupa, tu kena cek balik. Sebab waktu gerhana mesti solat dalam gerhana. Cuma kalau kita habis solat gerhana tu, habis dah waktu gerhana, adakah sah ke tak? Anda lupa. Wallahu a'lam. Anda tak ingat. Mana tak? Soalan seterusnya, adakah puasa yang diwajibkan memalamkan niat tu sekalian puasa yang fardu seperti puasa nazar dan kafarah atau hanya puasa Ramadan? Tak. Semua puasa fardu mesti memalangkan niat. Kita nak puasa qada, esok lepas subuh baru teringat nak niat, maka tu tak memada. Mesti niat malam. Khususnya, Ustaz, kalau telan air basi yang masih dalam mulut waktu puasa boleh ke? Hak tu sebahagian qaul kata boleh. Dia air liur ni boleh telang selagi mana dalam mulut. Bahkan kalau kita kupu atas lidah banyak-banyak, gok telang, kenyang. Dok atas. Ada basi lama? Ya. Atas satu qaul. Cuma air liur, contoh air liur. Sebab air liur basi bukan tubik luar. Air liur basi dalam mulut. Kita letak atas lidah, kita ulur lidah luar. Tak atas. Melainkan air liur tadi, ia tubik lepas daripada bibir merah ni dah. Lebih daripada bibir merah ni, tubik, kita seduk mula, telang, baru atas. Jadi air liur basi tadi, tak kira basi tak basi pun. Ia duduk dalam mulut, tak sekarang ni. Duduk dalam mulut kan. Hak duduk tepi ni tak boleh lah. Sebab ia keluar daripada bibir merah dah. Ia dawabik ni jangan keluar daripada bibir merah ni. Banyak kisah lah. Banyaklah pula hari ni. Ustaz, puasa sunat kalau tak sahur boleh jadi puasa tu makruh tu ke? Puasa sunat, dia masalah gini. Sahur sunat pada semua puasa. Sama ada puasa sunat ataupun puasa wajib. Maka sekiranya ditinggalkan, maka dia kehilangan satu hilak yang besar dalam bab puasa. Yalah. Tak jadikan puasa tu makruh lah. Tak. Melainkan kalaulah menyebabkan dia sahur tadi, dia tak sahur tadi menyebabkan dia akan hilang pekerjaan dia. Hilang mana? Dia tidak boleh melaksanakan kewajipan dia dengan baik. Maka waktu jadi makruh.
Ustaz, kalau lepas maghrib niat puasa wajib kira sah tak? Ke kena tunggu lepas isyak? Dia niat puasa disyaratkan di waktu malam. Apa maksud malam? Di antara maghrib sebelum subuh. Tak syarat pun lepas isyak. Faham? Habis lah. Soalan. Ni soalan mai ke soalan ini? Soalan main. Mai, okey. Kebaca Azim aja. Ya gini, masalah ada orang tanya mai. Masalah baca perlahan tu bisik ya ke? Ia bukan masalah kita bisik. Ikutlah kita waktu bit suara gua ni pun. Tapi mesti dilafaz. Lafaz dengan lidah. Kau anda nak panggil bisik ke tubik angin ke? Dilafaz dengan lidah. Yang kedua, didengar oleh telinga sendiri. Faham? Soalan? Boleh tak nak minta Ustaz jelaskan sikit pembahagian khunsa tentang macam mana nak kenal khunsa muskil dan ghairu muskil. Ya, khunsa ni, apa maksud khunsa? Khunsa orang yang memiliki dua kemaluan sejak lahir. Beranak-beranak tu, hak lelaki ada, hak perempuan ada. Khunsa, dia ada khunsa wadih, khunsa yang tidak wadih. Khunsa wadih ada dua kemaluan. Tapi satu je berfungsi, satu lagi tak berfungsi. Maka dia ambil hukum hak fungsi. Adapun ghairu wadih, dua-dua fungsi. Dua-dua fungsi, maka ketika ini tidak dihukumkan di mana-mana. Maka ketika itu dia ambil separuh lelaki, separuh perempuan hukum. Dia ambil hukum paling berat. Dalam bab aurat, dia aurat orang perempuan. Dalam bab semayang, dia kena ambil hukum orang lelaki. Ni dalam masalah khunsa yang wadih dan tidak wadih. Jelas dah. Adapun ada ulama muasarah berpendapat boleh dengan doktor. Hak tu pendapat ulama muasarah. Kalau kita baca dalam kitab-kitab turah, dia kata mesti alat tu sendiri berfungsi. Dua, boleh Ustaz terangkan tentang hak kuat iaitu maksimum suara untuk rukun-rukun qauli. Dia rukun qauli ni, hak dia adalah didengar oleh telinga sendiri. Qadar mana telinga kita boleh dengar? Lain orang lain. Adapun hak kuat, dia kan ada sir dengan jahar. Bacaan jahar, orang sebelah boleh dengar. Tu jahar. Sir, qadar-qadar kita boleh dengar. Kita dengar ni qadar mana? Kita boleh praktikkan sendiri. Ada orang baca Bismillahirrahmanirrahim. Dia boleh dengar dah. Ada orang kena baca kuat lagi. Ada orang perlahan lagi pun boleh dah. Lain orang. Jadi, hak tu kita tak boleh letak satu hak. Sebab tu ulama dalam kitab-kitab fiqh dia hanya letak dawabit didengar oleh telinga sendiri. Sebab apa? Lain orang lain qadar dia. Tulis ni maksimum. Hak maksimum. Yang ni jangan siapa jahat ah. Jangan siapa orang lain dengar. Wallahu a'lam. Ada soalan ni? Tak live. Ada soalan ni dah. Ada soalan dah. InsyaAllah kita jumpa balik pada esok hari lah. Bab zakat dengan bab puasa. InsyaAllah patut kita pergi laju-laju dah ni. Sebab kalau boleh, InsyaAllah takdir kalau Allah Ta'ala izin, ayat kami ni kita khatam. Wallahu a'lam. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.